Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat 21/1/2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab tafsir As-Saffat, surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Ayat kita, perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 114. Ayat 114 sehingga ayat 122, iaitulah kisah Nabi Musa alaihi salam. Cerita-kitanya Musa dengan Harun, dua beradik, dua nabi dan dua rasul. Kisah dia pendek je. Dalam siri ini tidak panjang. Ada surah yang lepas kita dah bincang kisah Nabi Musa sampai 4 siri kuliah. Tapi kali ini Allah Ta'ala bawa ringkas memperkenalkan Musa. Dia selamat dari Fir'aun. Allah Ta'ala anugerahkan dia kitab dan dia mendapat pujian. Jadi satu surah tu dia punya episod berlainan, dia punya sudut perbincangan. Jangan duk kira dia berulang, tapi perbincangan dia berbeza dari beberapa sudut. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 977. Muka surat 977. Mari kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Balik semula kepada ayat 114. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dan demi sesungguhnya kami telah limpahkan nikmat pemberian kepada Musa dan Nabi Harun. Allah Ta'ala sebut hari ini dua beradik. Kita tengok dulu di sudut munasabatul ayah, susunan ayat. Di awal kisah permulaan, kisah yang pertama dalam surah ini
Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh alaihissalam. Nuh dianggap sebagai Al-Qudwatul Ula, contoh yang pertama. Dalam bahasa budak-budak sekarang ni dia panggil ikon. Ikon yang pertama bagi Nabi Rasul Nuh. Sebab dia telah menghapuskan semua orang-orang kafir syirik atas dunia ni. Kemudian Nuh mula balik satu episod baru dalam hidup. Semuanya orang beriman. Yang ada di atas kapal dia tu mati kecuali zuriat dia. Maka Nuh dianggap sebagai Abul Bashar Tsani, bapa pembiakan manusia yang pertama, yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa Ibrahim Rasulul Millatil Hanifiyah, Rasul yang membawa agama yang murni, yang suci ini. Daripada Ibrahim lahirnya anak zuriat yang baik, beberapa orang Nabi darinya. Kemudian disebut langsung ke Nabi Musa alaihissalam. Li shibhi syari'atihi, karena perundangan syariat Nabi Musa alaihissalam itu sama dengan syariat-syariat yang lain dari sudut pendetailannya dan dari sudut memiliki kekuasaan dan kenabian. Dia panggil ad-din was sultan. Dia bawa agama dan dia juga penguasa. Fahaula'ir rusul as-salasah usulun. Mana tiga orang rasul ni ada asas ajaran yang dibawa yang besar, yang begitu mantap. Mari kita pergi kepada satu-satu ayat. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dan demi sesungguhnya kami telah limpahkan nikmat pemberian kepada Nabi Musa dan Harun. Apakah nikmat itu? Apakah pemberian yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidina Musa dan Harun alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam? Di antara nikmat, tanda pelajar. Nikmat yang pertama, nikmatun nubuwah. Nikmat Allah pilih mereka menjadi nabi. Nikmat Allah Ta'ala pilih mereka menjadi nabi. Di mana Nabi Musa alaihissalam minta dengan Allah. Dia minta apa? Dia minta Harun membantu dia. Maknanya minta Allah Ta'ala lantik Harun jadi nabi, jadi rasul macam dia juga. Besar permintaan tu. Bukan senang Allah Ta'ala nak pilih jawatan nabi beri kepada adik-beradik. Sebagaimana dalam surah Taha ayat 36-37, qala qad utita su'laka ya Musa. Musa, aku setuju. Aku telah perkenankan permohonanmu. Minta Harun naik. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Dan aku anugerahkan kepada kamu sekali lagi. Beri satu lagi permohonan Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini para ulama menyenaraikan apa dia permohonan Musa itu. Permohonan Musa yang pertama, Allah Ta'ala lantik dia jadi nabi. Dan juga Allah Ta'ala perkenankan permohonan dia melantik Harun bersama-sama dengan dia sebagai nabi. Yang pertama sekali nikmatun nubuwah. Nikmatun nubuwah ataupun kalau kita kata nikmat kenabian. Yang kedua, Allah Ta'ala perkenankan permohonan dia untuk melantik Harun sebagai nabi dan rasul. Dua. Nikmat yang ketiga, tulis ni para pelajar. Nikmat yang ketiga, Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Musa dan Harun, serta Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dan geng-geng dia. Nikmat yang keempat,
Allah Ta'ala anugerahkan kepada Musa kitab Taurah yang menjadi kitab panduan, kitab hidayah, kitab petunjuk kepada siapa? Kepada Bani Israel pada waktu itu. Alhamdulillah. Nikmat yang ke berapa dah? 3 dah. Keempat dah. Tulis nombor. Nikmat Allah Ta'ala anugerahkan pada Musa berkata-kata terus dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi Musa diberi gelaran Kalimullah. Apa dia jawatan Musa? Kalimullah. Kata apa? Kalimullah maknanya Nabi Rasul yang banyak berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Itu di antara nikmat. Baik, itu susunan secara umum. Sekarang ni Allah Ta'ala detailkan apa dia nikmat yang Allah anugerahkan kepada Musa. Mari kita perhalusi, kita perincikan satu-satu dalam ayat-ayat ini. Tulis nikmat yang pertama dalam ayat ini. Senarai umum tadi saya dah baca. Nabi, Rasul, lantik Harun dan lain-lain. Dalam ayat ini anugerah yang pertama Allah Ta'ala beri, dan di antara minnah dia orang panggil anugerah Tuhan kepada Musa, yang pertama, wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami telah selamatkan kedua-duanya. Siapa dia duanya? Musa dan Harun. Wa qaumahuma, dan kaumnya, kaum Bani Israel, minal karbil azim, daripada kesusahan yang besar. Apa dia susah yang besar? Tanda para pelajar, yang pertama, Allah Ta'ala bebaskan mereka daripada dibunuh oleh Fir'aun. Waktu Fir'aun kejar sampai di tepi laut, tak ada lagi, tidak ada jalan nak selamat. Depan laut, belakang Fir'aun dengan tentera-tentera yang lengkap senjata. Sehingga pengikut Nabi Musa kata, inna lamudrakun, Musa, mati dah kita. Nabi Musa memberi jawapan yang begitu mantap. Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, aku ada Allah Rabbi yang menyusun atur perjalanan kita ini. Dia akan tunjuk mana jalan. Satu. Yang kedua, najjayna, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada tenggelam dalam laut. Bila Nabi Musa pukul laut dengan tongkat dia, pow, laut terbelah, terbuka. Membayangkan tengah laut berapa meter dalam air. Laut berhenti, lorong, Nabi Musa berjalan relax, bismillah tawakkalna ala Allah, sampai ujung. Fir'aun nak tumpang lalu juga. Fir'aun masuk, sampai tengah-tengah, laut bercantum, bom, habis. Selesailah masalah. 2. Yang ketiga, iaitulah Allah Ta'ala bebaskan Bani Israel, bebas merdeka daripada menjadi hamba abdi kepada Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Alhamdulillah. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. 3 perkara kesusahan besar yang telah dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Baik, tulis pelajar. Itu tanda apa ni? Anugerah Allah Ta'ala yang pertama kepada Sayyidina Musa. Kita pergi kepada anugerah yang kedua. Tengok ayat 116. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Dan kami telah menolong mereka, bebaskan mereka daripada tenggelam, bebaskan mereka Bani Israel semua daripada perhambaan,
dan kami beri pertolongan sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya mengalahkan lawannya. Adakah Nabi Musa mengalahkan Firaun? Musa lari seberang laut. Yang menenggelamkan Firaun bukannya Nabi Musa, Allah. Tapi oleh kerana Nabi Musa itu dengan pertolongan Allah, dia lari, dia belah laut, dia melintasi laut dengan pertolongan Allah, maka Allah gambarkan wa nasarnahum, kami beri pertolongan pada mereka. Bila aku beri pertolongan, apa jadi? Fakanuhumul ghalibin, merekalah orang yang menang. Nabi Musa telah berjaya mengalahkan Fir'aun dengan cara Fir'aun tenggelam dalam laut. Bukan Musa tenggelamkan, Allah, tapi nisbah itu kepada Musa, sebab Musa ya Fir'aun masuk dalam laut. Kalau tidak dia rehat-rehat je atas istana. Yang ketiga ayat 117. Wa atainahumal kitabal mustabin, dan kami telah berikan kepada kedua-duanya kitab suci yang amat jelas keterangannya. Apa dia kitab? Kitab Taurat. Kenapa kita kata kitab Taurat diturunkan kepada Musa? Orang tak tulis dalam senarai kitab Taurat diturun kepada Harun. Kenapa? Pelajar-pelajar biar jelas. Oleh kerana Nabi Musa dengan Harun serentak, satu masa, satu perundangan, maka kitab yang diturun itu untuk dua-dua. Tapi oleh kerana yang pergi menerima kitab Taurat itu siapa? Musa. Terima di mana? Di Jabal Tur, di Tur Sena. Munajat dengan Allah, Allah Ta'ala anugerah daripada kitab Taurat. Harun tak pergi. Harun duduk mana? Harun jaga Bani Israel di kampung. Sambil-sambil jaga Bani Israel, Musa sendiri buat anak lembu pula dah. Pening Harun. Nak lawan dengan buah-buah kerah kepala ni. Masya Allah. Allah kata, jadi kita kena faham, Taurat itu diturun pada dua-dua, Musa dan Harun. Tapi nisbah kepada Musa sebab dia yang menerima. Wa atainahumal kitabal mustabin, kami beri pada Musa kitab al-wadih al-jali, yang jelas, yang nyata isi kandungannya. Wa huwa Taurah, kitab Taurat, yang Allah Ta'ala isi dalamnya al-mawa'iz, nasihat-nasihat, garis-garis panduan, hukum hakam, wa fassala fiha, Allah Ta'ala perincikan dalamnya perkara-perkara yang diperlukan oleh Bani Israel. Setakat keperluan mereka je. Dia beza dengan Quran. Quran dia mari zaman Nabi dulu sampai ke kiamat. Quran ni akan melalui fasa-fasa sains, teknologi, fasa macam-macam penemuan, maka Allah Ta'ala letak dalam Quran ni banyak lagi benda-benda yang menunjukkan benarnya Al-Quran itu melalui fakta-fakta yang sangat jelas. Berapa dah dia? Pelajar? Berapa dah? 3. Yang keempat, tulis nombor 4, ayat 118. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, dan kami telah berikan hidayah petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus. Kami beri petunjuk, bimbingan, hidayah kepada Musa dengan Harun, jalan yang benar yang tidak ada bengkok padanya, jalan yang boleh menyampaikan kepada Allah, iaitulah agama Islam yang benar, yang Allah Ta'ala bangkitkan Nabi-Nabi dan Rasul dan memberikan kepada mereka syariat perundangan yang diredai
yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang dikatakan yang benar. Alhamdulillah kata. Yang kelima, tulis anugerah yang kelima. Wa tarakna 'alaihima fil akhirin. Dan kami kekalkan pula bagi keduanya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Yakni Allah Ta'ala puji Musa dengan Harun. Allah Ta'ala nikmatkan kepada mereka mendapat sebutan yang baik, pujian-pujian yang berterusan sampai ke hari kiamat. Dipuji oleh Bani Israel, dipuji oleh puak Yahudi, dipuji oleh orang Islam ila yaumil qiyamah. Dua. Yang keenam, anugerah Allah Ta'ala yang keenam pada Musa. Tengok ayat 120. Salamun ala Musa wa Harun. Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Alhamdulillah, dalam ayat yang sama ya. Salam ala Nuh, salam ala Ibrahim, salam ala Musa. Dalam faedah yang kita kutip dalam siri yang lepas, ada ulama kata boleh kita tulis salamun alaikum, boleh. Tapi yang afdalnya ada alif lam, assalamualaikum. Manakala kita nak rekah, kita jumpa kawan, kita kata salamun alaikum, sah. Morning, tak ada morning. Nah, bukan cara Islam tegur orang dengan morning. Pagi, lah cerah dah ni, pagi dah. Apa baik dah. Kita Islam lebih kepada ucapan dan doa. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Itulah para pelajar sekalian, 6 anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun. Ayat 121. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Ai misla hadzal jaza, seumpama balasan ini yang kami balas kepada Musa dengan Harun, kerana mereka berdua adalah daripada orang-orang muhsin, orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan juga bukan saja Musa, semua orang yang melakukan kebaikan akan mendapat faedah ini. Kata alhamdulillah. Kita walaupun kita tidak nabi, kita tidak rasul, kita tidak ialah manusia biasa, tapi setiap orang yang ihsan, muhsin akan dapat balasan sebagaimana Allah Ta'ala balas para nabi alaihimussalatu wassalam. Sebab itu di antara doa kita berdoa. Doa apa? Ya Allah, bangkitkan kami ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan dalam doa kita tu kita minta Allah Ta'ala bangkit kita di akhirat esok bersama dengan orang soleh, para syuhada, para salihin, dan jadikan kita ini menemani mereka dalam syurga nanti. Ayat yang terakhir dalam siri ini 122. Innahuma min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya mereka berdua, Musa dan Harun, adalah dari hamba-hamba kami yang beriman. Hamba kami yang beriman. Para pelajar sekalian, coba tengok, intai tengok kedudukan ayat. Tengok ayat kita ni. Dalam permulaan kisah dalam surah As-Saffat ni, mula-mula Allah Ta'ala sebut kisah siapa? Nuh. Tengok Tuhan kata,
walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Nuh berdoa. Bila Nuh berdoa? Setelah dia berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Allah perkenankan doa dia. Tuhan kata buat bahtera cepat. Nabi Nuh buat kapal, naik atas kapal. Ayat 75. Kemudian diikuti dengan ayat yang kedua, ayat Nabi Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ayat 83. Maknanya Ibrahim, Allah Ta'ala tunjuk kepada dia jalan. Sebab apa? Dia datang dengan hati yang sejahtera. 2. Kisah Nabi Musa yang kita baca hari ini, walaqad mananna ala Musa wa Harun. Aku dah beri anugerah beberapa nikmat pada Musa dengan Harun. Cuba tengok pelajar-pelajar kita perhatikan kenapa dia punya susunan macam tu. Maka kata di para ulama, ikhtilaf, berbeza cara Tuhan nak mula kisah-kisah ini. 3 kisah, 3 cara Tuhan mula. Isyaratnya bahawa Allah Ta'ala itu perkenankan pertolongan diberi kepada Nabi-Nabi itu berbeza. Nuh dia minta, Allah Ta'ala perkenankan, mati habis kaum dia. Ibrahim tak minta apa. Ibrahim isytihar, inni muhajirun, aku nak hijrah kepada Tuhan. Dia datang dengan hati sejahtera, maka Allah Ta'ala selamatkan dia. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia anugerah yang sangat besar, sehingga Ibrahim dikenali dengan nama Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Maka oleh kerana Nabi Musa, dengar ni, Nabi Musa lahir dalam suasana tertekan. Ramai di kalangan Bani Israel diperhambakan. Ramai laki-laki Bani Israel dibunuh. Maka Allah Ta'ala sebut pada Musa nikmat. Kata di ulama tadabbur, tulis ni pelajar-pelajar, kita sebagai pendakwah kena belajar semua daripada Nabi-Nabi. Doa wajib kena berdoa, bukan sunat, wajib. Ya Allah, anugerahkan kepada aku ilmu, anugerahkan kepada aku keselamatan, anugerahkan kepada aku kesihatan. Doa. Cukup dengan berdoa? La. Kita kena berdakwah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Sejahtera daripada apa? Daripada syirik, sejahtera daripada penyakit-penyakit hati, dengki, dendam, sakit hati kepada orang, hapuskan. Kemudian di antara tugas kita bersyukur di atas nikmat yang Allah anugerahkan. Banyak tak banyak nikmat kita? Banyak. PKP mari, makin gemuk awak. Nah, ada budak kita panggil awan kecil dia. Ingat kau kecil kena PKP, makin sihat. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil. Maknanya kita ni jangan kata kalau orang benci dengan kita seorang, 1000 lagi sayang. Nah, Allah Ta'ala tutup pintu rezeki sini, Allah buka luas pintu yang lain. Ini kena belajar, tengok. Sebab itu kata ulama tadabbur, para pelajar, dia kata 3 permulaan kisah Nabi berbeza-beza. Nuh doa, Ibrahim qalbun salim, Musa mendapat nikmat. Jadi kita pendakwah kena doa, bersihkan hati dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah. Mari kita kutip beberapa faedah daripada perbincangan kita ini dari sudut tarbawi, dari sudut pendidikannya. Kita tengok dalam ayat ini, walaqad mananna ala Musa wa Harun. Allah kata aku beri nikmat kepada Musa dengan Harun. Dia nikmat ni 2 ya. Tulis pelajar. Nikmat yang pertama, isalul manafi'. Allah Ta'ala beri manfaat, kebaikan kepada kita.
Nikmat yang kedua, Allah Ta'ala hapuskan keburukan daripada kita. Tulis. Nikmat yang pertama apa? Allah beri kebaikan kepada kita. Nikmat yang kedua, Allah hilangkan keburukan dari kita. Dipanggil isalul manafi' wa daf'ul madar anhu. Itu nikmat. Jadi dalam kisah Musa dengan Harun ni dua-dua. Betul ke dua-dua? Harun dapat dua-dua ke satu? Jawabnya dua-dua dia dapat. Yang pertama dia dapat apa? Manfaat, kemenangan, pertolongan Allah. Yang kedua, selamat dia daripada tenggelam, selamat daripada Firaun. Baik. Kita berpindah kepada nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala beri. Baik, faedah yang kedua, wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Allah kata, aku beri pertolongan kepada Musa, dia menang. Kita kena ingat, biasanya kemenangan dia tak mari awal, dia mari kemudian. Kita berlawan, kita berjihad, kita berjuang, selepas itu baru mari kemenangan. Tak ada, lepas menang baru berjuang. Ada? Tak. Berjuang dulu, dapat kemenangan. Maka kita jangan kata kemenangan tu mesti orang kuat lah. Ada kalanya orang lemah diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi Musa AS yang dianggap lemah oleh Fir'aun. Fir'aun kata la shirzimatun qalilu. Ikut Musa sedikit je, lemah-lemah pula tu. Tak heran aku dengan Musa. Tapi air lebih kuat daripada Fir'aun. Air ni kuat ke lemah? Lemah kalau duduk dalam gelas. Tapi kalau dia mari kepala air, main-main awak. Berapa ramai orang mati? Kan? Berapa ramai orang mati dengan sebab apa? Dengan sebab air. Tak salah pada kita. Maka halak adu, bila binasanya musuh kita, walaupun bukan kerana kita dianggap sebagai kemenangan. Sebagaimana Fir'aun binasa, bukan dengan sebab Musa. Fir'aun binasa dengan sebab tenggelam. Tapi oleh kerana Musa berlawan dengan Fir'aun, maka dianggap kemenangan itu bagi pihak Musa. Walaupun Musa tak buat apa. Dalam peristiwa zaman Nabi, tanda ni pelajar, dalam peperangan Mu'tah. Tulis, peperangan Mu'tah di Jordan. Sekali kita pergi hari ni dia panggil Mu'tah, ada di sana. Ketua peperangan nama dia Zaid. Nabi SAW duduk di Madinah. Nabi kata, akhadhar rayatu Zaidun fa'usib. Zaid pegang bendera, dia kena bunuh, syahid. Ja'far pegang bendera, usibah, mati Ja'far. Abdullah bin Rawahah pegang bendera, mati. Summa akhadhaha Khalid bin al-Walid min ghairi imratin fafutihalah. Khalid pegang bendera, Allah Ta'ala beri kemenangan kepada dia. Tak menang, Rom yang benar, tapi oleh kerana Khalid dapat menyelamatkan tentera daripada dibunuh oleh Rom, maka dianggap sebagai kemenangan. Itu bahasa. Hadis ini dalam Rawahul Bukhari min hadis si Anas. Maka Nabi Musa walaupun dia tak dapat bunuh Fir'aun, bukan dia yang bunuh, laut yang bunuh Fir'aun, tapi dianggap kemenangan kepada siapa? Kepada Musa. Limadha? Kenapa? Sebab dia yang berlawan dengan Fir'aun. Fir'aun masuk dalam laut pun dengan sebab Musa AS. Faedah yang ketiga, wahadainahumas siratal mustaqim. Wahadainahumas siratal mustaqim. Tengok, kami beri kepada Musa jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa dia jalan lurus? Anna kulla insanin muftaqirun ila Allah. Setiap manusia berhajat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kita berhajat kepada Allah ke tidak? Berhajat. Maka Nabi Musa, walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, Allah kata, aku tunjukkan Musa jalan yang lurus. Barulah Musa boleh pimpin orang lain ke jalan yang lurus. Kalau tidak, macam mana dia nak bawa?
Sebab itu Allah Ta'ala tak berbeza ayat ini kan, dalam doa kita, ihdinas sirata al-mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi setiap hari berapa kali kita minta jalan lurus? Berapa kali? 5. Berapa kali baca Fatihah dalam solat? Itu apa dengar ni? 17 rakaat ke kita ni? Iya weh. Kena kira molek. Orang buat natu tak apa jadi mu ni. Kira Fatihah tak ingat. Ai bunyi menatu celek mata. Baik. Allah kata wa hadainahumas sirata. Dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim. Allah tak kata ila. Dia tak kata wa hadaina ila sirat. Apa beza di antara ada ila dengan tidak ada ila? Tulis. Berbeza di antara kalimah ila dengan tak ada ila. Maka bila Tuhan nak bagi taufik hidayah, Allah Ta'ala tak guna ila. Ihdinas siratal mustaqim. Wa hadainahumas siratal mustaqim. Tapi kalau kita nak bagi taufik, dia panggil taufik hidayah bimbingan, hidayatul irsyad, ada ila. Sebagaimana Allah kata ke Nabi, tanda ni pelajar, dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Innaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa orang, membimbing orang, mengajak orang kepada jalan yang lurus. Maka di sini kita kata, tulislah pelajar ni. Hidayah ada berapa jenis? 2. Yang pertama, hidayatul taufik, itu kuasa Allah. Maka Tuhan kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami jalan yang lurus. Allah kata kepada Musa dengan Harun, wa hadainahumas sirat, aku yang beri jalan. Tapi kalau kita kata hidayatul irsyad, petunjuk jalan, maka itu kerja Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dia panggil ada ta'addi dengan ila, dengan makna dalil, irsyad, pembimbing, pemandu arah, penunjuk jalan. Jangan main awal Quran ni. Quran ni sangat besar dia punya kedudukan. Baiklah. Berapa dah kita? 3 dah. Yang keempat tulis. Nombor 4. Sikit lah, kita ambil 5 ya. Pelajar-pelajar ni takut dah nak balik. Yang keempat tulis. Wa atainahumal kitabal mustabin. Kami berikan kepada dua-duanya. Siapa dia? Musa dengan Harun. Tadi anda dah sebut bahawa kitab Taurat ini kepada dua-dua Musa dan Harun. Bukan kata boleh Musa saja dak. Contohnya penerima Nabi Musa, sebab Harun tak pergi waktu menerima Taurat. Maka di sini patut ulama katakan sifat kitab Allah Ta'ala tu mubin, mustabin, jelas, nyata. Kalau kata tak jelas lagi, kacau. Dan dalam poin yang sama, dalam poin yang 4 ni, ulama tadabbur kata jawazu ta'addudir rusul, harus adanya beberapa orang rasul pada satu masa, harus. Ini sebelum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bangkit, rasul seorang, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi orang mengaku rasul, potong kepala. Itu karut punya manusia. Karut punya manusia. Baiklah para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita bahawa Al-Quran itu jelas. Kita buat tak jelas tu cerita lain. Yang kelima, yang terakhir, yang dapat kita kutip ini, Allah kata apa? Innahuma min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Musa dan Harun adalah daripada hamba kami yang beriman. Maknanya Allah Ta'ala nak sebut bahawa setiap orang itu mulia dengan 2 sifat. Sifat yang pertama dia panggil sifat
mukmin. Yang kedua dipanggil sifat al-ubudiyatu lillah, perhambaan, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semua nabi-nabi sifat dia abdullah, hamba Allah Ta'ala. Dan juga orang yang beriman, mengajak manusia kepada iman. Jadi kalau kita nak jadi orang baik, ikutlah masuk dalam kumpulan ibadillahil mu'minin. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikan kami, pelajar-pelajar kami, anak-anak kami daripada hamba-Mu yang beriman, yang ikhlas kepada-Mu ya Allah, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita kutip di dalam ayat 114 sehingga 122. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 123, iaitulah kisah Ilyas. Wa inna Ilyasa melaminal mursalin. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.